So, hai, Assalamualaikum. Selamat tengah hari, selamat petang. Diucapkan kepada semua tuan-tuan dan puan-puan. Terima kasih kerana sudi meluangkan masa pada sesi taklimat Penjana Kerjaya 2.0. Yang mana pada ini saya Sean daripada Imbos Technologies dan bersama rakan kami, partner saya Cik Wan Hairul, penyedia latihan daripada Armas Academy. Hari ini akan memberi sedikit penerangan mengenai program Penjana Kerjaya 2.0 insentif daripada kerajaan Malaysia. So sampai membuang masa, saya ingin menjemputlah Cik Hairul, maybe boleh teruskan untuk sesi taklimat pada hari ini. Terima kasih. Okey, terima kasih Cik Sean. Soal clear? So, okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hairul daripada Armas Academy Sdn Bhd. Jadi hari ini kita akan cerita pasal Penjana Kerjaya 2.0. Mungkin tuan-puan pun biasa dengar sebelum ni, tapi saya akan detailkan dengan lebih lanjut lah apa yang insentif yang majikan boleh dapat dengan melalui Penjana Kerjaya 2.0 ni. Jadi untuk Penjana Kerjaya 2.0 ni, dia adalah program bawah Perkeso, dan dalam Penjana Kerjaya 2.0 ni ada dua program besar. Satu dipanggil program apprentice, program perantis, dan yang kedua adalah program insentif pengambilan pekerja dan latihan. Yang ni nama pendek dia Hire Malaysia. So kita akan cerita satu-satu apprentice dan juga Hire Malaysia, apa beza dia, apa syarat dia, dan juga apa insentif yang majikan akan dapat lah. Okey, so ni sedikit intro lah. Kita Armas Academy Sdn Bhd ni memang penyedia latihan. Untuk satu adalah melalui untuk Jabatan Pembangunan Kemahiran, dan yang kedua kita adalah penyedia latihan untuk HRBF. Dan yang belah kanan tuan-puan tengok tu, yang ni lah surat lantikan yang kita baru dapat lah untuk penyedia latihan bagi program Penjana Kerjaya 2.0. Okey, so tu je intro dia. Intro dia tak boleh panjang sangat. Okey. Jadi macam saya bagi tahu tadi, Penjana Kerjaya 2.0 ni dia ada dua program besar. Satu apprentice, perantis, dan yang kedua adalah Hire Malaysia. Jadi untuk Penjana Kerjaya 2.0, belanjawan 2021 dia peruntukkan 2 bilion. Kalau tuan-puan tengok pada gambar dekat poster tu pun, dia maksudnya melibatkan dua pihak lah. Majikan yang ambil pekerja dapat insentif, dan pekerja yang diambil kerja tu kuranglah pengangguran, maka dia dapat kerja kan. Jadi Penjana Kerjaya 2.0 ni dia dah mula 1 Januari sebenarnya. Cumanya dia tarikh tutup dia dah nak dekat, iaitu 30 Jun. Kebetulan pula kita puasa dengan raya, jadi banyak masa dah hilang dekat puasa dengan raya ni lah. Jadi itu yang kita nak bagi tahu awal-awal pada tuan-puan. Mungkin kalau kata sesuai, boleh buat application dalam tempoh terdekat ni lah. Sama ada bulan puasa ataupun lepas puasa nanti, insyaAllah masih sempat lah. Okey, program pertama, program apprentice. Program apprentice, kita tengok syarat kelayakan, insentif majikan dapat dan juga insentif pekerja. Untuk makluman tuan-puan, jangan risau sebab slide ni kita akan share pada penghujung slide nanti, penghujung taklimat nanti. Dan akhir taklimat nanti pun kita akan open untuk sesi soal jawab. Tuan-puan boleh tanya, insyaAllah. Kalau kata jawapan tu kami tahu, kita akan share lah. Alright. So untuk program apprentice ni adalah untuk kita mengambil apprentice bagi mereka graduan menganggur ataupun lepasan sekolah yang tak pernah ada caruman sok-sok sebelum ni. Itu maksudnya apprentice punya program lah. Jadi umur yang apprentice yang kita ambil itu adalah 18 tahun ke 30 tahun. Itu syarat dia. Jadi dan insentif nanti kita akan cerita untuk next slide nanti. Okey, syarat wajib untuk majikan yang nak join program Penjana Kerjaya untuk apprentice ni adalah majikan mestilah berdaftar dengan SOKSO. Itu syarat wajib dia lah. Okey, sebab program ni bawah Perkeso, jadi kena ada pendaftaran dengan Perkeso lah. Yang kedua, majikan mesti adalah SSN. So ni je dua syarat yang diwajibkan untuk menyertai program Penjana Kerjaya 2.0 ni. Ada caruman SOKSO dan juga SSN. Itu je. Okey, untuk program apprentice tadi yang saya bagi tahu tadi, perantis mestilah dilantik bermula 1 Januari 2021. Maksudnya baru lantik selepas 1 Januari ke atas. Tapi kalau kata tuan-puan dah lantik apprentice sebelum 1 Januari, tak boleh lah. Tak entitled lah untuk program ni. Okey, untuk program apprentice ni. Okey, perantis mestilah tidak mempunyai caruman SOKSO sebelum diambil bekerja oleh syarikat tuan-puan. Itu syarat yang kedua. Yang ketiga, graduan menganggur dan lepasan sekolah, umur 18 hingga 30. Okay.
Dan allowance atau gaji minima yang diberikan adalah 1,200 dan apprentice tersebut mestilah dicarumkan sok-sok. Okey, ini adalah 5 syarat utama lah. Okey. Jadi apa yang insentif majikan dapat bila dia participate dengan program ni? Okey, sekiranya tuan-puan ambil pekerja apprentice tersebut dan diberi kontrak pendek selama 3 bulan, majikan layak mendapat 1,000 sebulan selama 3 bulan. Kalau ambil kita bagi kontrak 6 bulan, akan layak dapat 800 sebulan selama 6 bulan. So dia ada 2 option kat situ. Tuan-puan boleh pilih lah option mana nak bagi kontrak 3 bulan ataupun kontrak 6 bulan. Saya ambil contoh yang kat bawah ni. Okey, majikan C mengambil Ismail, seorang graduan menganggur sebagai digital marketing apprentice. Dibayar gaji atau allowance sebanyak 1,200 dengan kontrak 6 bulan. Maka majikan C layak menerima insentif sebanyak 800 sebulan selama 6 bulan. Jadi total dia 800 darab 6 bulan lah. Jadi 4,800. Itu total insentif yang majikan akan dapat lah bila dia hire apprentice. Dan selain daripada itu, Perkeso juga bagi allowance persediaan kerja. Dia panggil bantuan mobility kepada pekerja tapi melalui majikan. Untuk pekerja tapi melalui majikan, sekiranya jarak rumah dia dengan pejabat kurang daripada 100 km akan dapat RM500. Kalau lebih daripada 100 km akan dapat RM1,000. Yang ni one off je, sekali je dapat. Okay. So tadi insentif untuk majikan. So ni insentif untuk pekerja lah sebenarnya, tapi dibayar melalui majikan. So maksudnya just bagi dia perumusan, majikan akan terima allowance mobility dan gaji kan? Betul. Okay. Alright. So tu tadi adalah apprentice. Kalau tuan-puan perasan, apprentice dia, kalau saya boleh recap balik, dia adalah untuk graduan ataupun lepasan sekolah yang menganggur, dan dia punya komitmen oleh majikan pun kecil sikit sebab 1,200 saja sebulan, dan dia bersifat kontrak pendek 3 bulan atau 6 bulan. Okey. So dia ada program yang kedua pula, ada program insentif pengambilan pekerja dan latihan. Yang ni dipanggil Hire Malaysia, nama pendek dia. Okey, jadi dia ada 5 kategori yang terlibat untuk program Hire Malaysia ni. Cuma kita akan cerita yang 2 kategori yang belah kiri je. Sebab kategori belah kanan yang 3 ni tak berapa. Kita ada 2 kategori yang kita akan discuss untuk Hire Malaysia ni. Satu kategori adalah pekerja yang tuan-puan hire bawah umur 40 tahun. Dan kategori kedua adalah yang kita hire atas pada 40 tahun. 3 kategori yang belah kanan tu kita akan discuss kalau kata ada masa lah. Tapi tuan-puan boleh tanya. Cuma sebab 3 kategori yang belah kanan ni jarang berlaku. So kita akan discuss pada 2 kategori yang belah kiri itulah. Okey, syarat wajib sama je. Majikan mestilah berdaftar dengan Perkeso dan berdaftar dengan SSF. Ni 2 syarat syarat umum lah, syarat umum. Okey. Kemudian untuk program Hire Malaysia, pekerja yang sudah, ini syarat dia, pekerja yang sudah atau bakal dilantik bekerja selepas 20 Disember 2020. Maknanya kalau tuan-puan dah hire staf baru pada 1 Januari lepas, masih layak untuk apply program. Dia syarat dia selepas 20 Disember 2020. Okay. Pekerja tersebut mestilah sekurang-kurangnya menganggur 2 bulan sebelum menyertai syarikat tuan-puan. Dia kena ada kosong dekat sok-sok 2 bulan. Okay. Kemudian umur pekerja yang dilantik di antara 16 tahun dan ke atas. Kemudian dia beza sikit dengan apprentice tadi, gaji minima yang diberikan adalah 1,500 sebulan. Dan pekerja tersebut mestilah dicarum dan sok-sok, dan tawaran bekerja minima kita kena bagi adalah setahun. Okey, so ni ada 6 syarat dia lah. Dia beza sikit dengan apprentice tadi. Okey, apa insentif yang majikan dapat? 40% insentif daripada gaji bulanan yang dibayar kepada pekerja sekiranya pekerja yang diambil tu bawah umur 40 tahun. Sekiranya pekerja tu atas pada 40 tahun, majikan akan dapat 60% insentif daripada jumlah gaji yang dibayar kepada pekerja setiap bulan. So insentif ni akan dapat kepada majikan setiap bulan lah selama 6 bulan. Okey. Macam mana kiraan dia? Okey. Contoh majikan A mengambil pekerja baru, Ali, berumur 35 tahun dan diberi gaji 2,000 sebulan. Macam kita bagi tahu tadi, kalau kata umur bawah 40 tahun akan dapat insentif 40% kan. Jadi 2,000 darab 40% sama dengan 800 sebulan. So ni insentif yang majikan dapat. 800 sebulan darab dengan 6 bulan. Total dia 4,800 lah. Okay. Kita ambil situasi kedua pula. Majikan B mengambil pekerja baru, Abu, berumur 43 tahun dan dibayar gaji 5,000 sebulan. Okey, maksudnya umur dah lebih 40 tahun,
bayar gaji RM5,000. Jadi RM5,000 darab 60% sama dengan RM3,000 sebulan. So ni insentif yang majikan dapat setiap bulan. RM3,000 darab dengan 6 bulan. So tak putus lah, RM3,000, RM3,000, RM3,000 selama 6 bulan. So total dia RM18,000. Alright. So sama juga macam tadi, dia ada juga allowance bantuan mobility. Sekiranya jarak rumah dengan tempat kerja kurang daripada 100 kilo dapat RM500. Sekiranya lebih daripada 100 kilo dapat RM1,000. Yang ni one off saja. Pekerja dapat, tapi melalui majikan. Dibayar kepada majikan. Okey, so kaedah pembayaran insentif, majikan hanya buat permohonan. Dia kena buat permohonan lah untuk dapatkan insentif ni. Tapi permohonan tu perlu buat sekali je, tak perlu buat setiap bulan. Sekali je. Okey. Jadi bayaran pertama akan dapat selepas 30 hari selepas permohonan tu lulus. Okey, so kita akan tunjuklah macam mana permohonan tu tuan-puan boleh buat lepas ni. And then kemudian bulan-bulan berikutnya adalah 30 hari, 30 hari, 30 hari, 30 hari lah. Daripada tarikh bayaran yang pertama, kedua dan ketiga. Okey. Dan dia ada satu lagi insentif adalah insentif bantuan latihan kepada pekerja atau apprentice yang tuan-puan hire tadi. Insentif bantuan latihan. Jadi dengan kami Ames Academy dan juga Imbos Teknologi, kita offer dua kursus secara online, iaitu kursus Facebook Marketing dan juga kursus Microsoft Office, yang mana kursus ini ditanggung sepenuhnya sekiranya pekerja atau pemajikan apply untuk insentif Penjana Kerjaya 2.0 ni lah. Okay. So kita ada dua kursus ni secara online. Okay. Jadi tarikh kursus adalah sepanjang bulan Jun sehingga September 2021. Maksudnya bila tuan-puan dah lulus, dah dapat kelulusan daripada Perkeso untuk insentif ni, kita boleh discuss lah bila kursus tu nak dibuat. Tapi kami plan sekarang ni adalah sekiranya macam boleh cukup dalam 5 ke 10 orang, kita boleh layan serentak lah. Kita boleh buat run kursus tu serentak. Dan kursus dia adalah selama 5 hari dan hanya 4 jam sehari. So tak kacau sangat lah waktu kerja. Jadi mungkin kita akan start pukul 9 pagi, habis pukul 1 tengah hari. So belah petang tu dah boleh buat fokus balik kepada kerja masing-masing di pejabat lah. Okey, so tadi kita dah cerita pasal yang layak, yang tak layak, yang layak insentif apa semua kan. Okey, jadi kita tengok majikan yang tak layak mohon pula. Okey, saya nak kena cerita benda ni sebab banyak juga berlaku lah. Okey, yang saya bold nombor 1 tu paling kerap yang berlaku lah. Majikan yang carun sok-sok tetapi bekerja sendiri. Maksudnya dia ada SSM, nama dia dan dia pun bekerja sendiri. Jadi dia tak dikira pekerja, dia dikira majikan lah. Okey, dia yang layak untuk benda ni adalah majikan yang nak apply insentif ni untuk dia, tapi dia ada pekerja. Maksudnya pekerja dia yang akan pergi training. Yang tu layak. Kemudian majikan sektor awam, majikan Hairul, dari segi pekerja tu adakah related keluarga boleh dikira, boleh dapat ke? Okey, tak apa. Ada lepas ni, ada lepas. Oh, ada tu betul. Okey. Okey. Okey, ni kat sinilah jawapan yang Cik Syuan tanya tadi. Pekerja yang tak layak mohon. First kali, pekerja yang dah dapat insentif masa program subsidi upah awal-awal PKP dulu. Ramai juga yang apply ni. Okay, tapi kalau pekerja baru, memang boleh layak lah dapat. Ni maksudnya pekerja lama lah yang dah dapat benefit program subsidi upah. Kemudian, pelajar praktikal yang masih belum tamat pengajian. Kalau kata yang apprentice tadi, sebab dia kena tamat pengajian dulu. Sekolah ataupun universiti ataupun college lah. Okay, yang nombor 4 ni lah jawapan dia yang Cik Syuan tanya tadi. Ibu bapa, suami atau isteri, adik-beradik atau anak yang diambil sebagai pekerja tak boleh. Itu syarat dia. Maksudnya family business, kalau semua dalam pekerja dia tu family dia tak boleh. Okey. Dan yang kelima, pekerja bukan warga negara. Memang Penjana Kerjaya 2.0 ni adalah untuk warga negara Malaysia sahaja. Okey, cara permohonan program. Okey. Dia ada 3 portal yang tuan-puan kena register. Kena ada. Kena berdaftar 3 portal. Okay. Portal pertama adalah portal myfuturejobs.gov.my. Yang ni portal Perkeso buat. Jadi maksudnya kat sini lah majikan kena buat jawatan kosong. Kena tawarkan jawatan kosong dan pekerja yang apply nanti pun akan apply melalui myfuturejob. Okay. Yang kedua adalah account assist Perkeso. Yang ni rasanya tuan-puan pun dah biasa tengok lah kan. Kena ada account assist Perkeso. Dan yang ketiga, kat sinilah tempat tuan-puan nak apply insentif tu. Yang berapa ratus bulan dapat tu. Dan juga training untuk pekerja pun dekat sinilah. Okay. So dia ada 3 portal. Okay, jadi carta aliran dia, daftar akaun MyFutureJob, majikan iklankan jawatan kosong, pekerja mohon jawatan kosong, majikan lantik pekerja.
So dia guna portal ni lah. Kemudian akaun Axis Perkeso, majikan daftar pekerja di Axis Perkeso. Yang ketiga adalah daftar akaun penjana kerjaya. Yang kat sinilah dia akan minta maklumat syarikat, maklumat pekerja. Sebab kat sinilah yang permohonan untuk pembayaran insentif dan juga latihan. Kat sini nombor 3. Kemudian dapat kelulusan daripada Perkeso. Sebab kita apply kan, nombor 3 tu apply, nombor 4 baru dapat kelulusan. Saya letak kat sini 1 ke 2 minggu, tapi kebiasaannya yang setakat yang dah apply dengan Armis Academy ini 2 hari 3 hari dah dapat kelulusan. Cuma kita letak kata apa, tempoh selamat lah 1 minggu ke 2 minggu. Kemudian bila dah lulus, mohon kursus dengan Armis Academy. Kalau kata tuan-puan buka, nanti portal ni akan ada Armis Academy sebagai penyedia latihan dekat dalam. Boleh search lah, boleh buat carian lah. Tapi kita boleh guide juga yang tu kalau kata tak clear. And then kemudian baru dapat kelulusan daripada Perkeso untuk pekerja tu hadir ke latihan. Kat sini dah maknanya kita dah boleh terus buat latihan lah bila setuju tarikh semua. Okey. Jadi dokumen yang perlu disediakan, yang ni jangan risau sangat sebab dokumen ni bila tuan-puan isi nanti dekat penjana kerjaya ni dia akan minta juga. Jadi kita just bagi tahu awal-awal je lah ni. Okey, akaun bank majikan, bank statement. Kemudian borang BRN yang disahkan oleh majikan. Saya salah tulis kat situ. Maklumat BRN yang disahkan oleh majikan. Maksudnya kat sini dia ada template, nanti Cik Sean mungkin boleh share nanti. So jadi tuan-puan just letakkan letterhead saja. Kat bawah tu nanti majikan tolong cop, membuktikan kena tulis lah nombor pendaftaran syarikat dekat kotak. Itu saja. Okey, kemudian borang pengesahan pekerja. Yang ni pun template kita akan share juga dan tuan-puan pun boleh dapatkan template ni pun dalam borang nanti. Dia akan bagi template untuk kita isi. Borang pengesahan pekerja. Sebab kat sinilah dia nak tentukan berapa insentif yang pekerja dapat dan juga majikan dapat. Okey, kemudian bank statement pekerja dan last sekali adalah surat tawaran kerja. Yang ni adalah untuk simpanan majikan, tetapi sekiranya Perkeso minta kita kena kemukakan lah. So dekat sinilah yang membezakan apprentice dan juga hire Malaysia tadi. Kalau apprentice kita akan bagi tahu kat sinilah. Jawatan dia adalah apprentice, kontrak dia berapa lama, allowance atau gaji yang kita bagi berapa. So ni adalah untuk rujukan Perkeso lah sekiranya diminta. Okey, jadi saya recap sedikit lah kan. Okey, secara ringkasnya program Penjana Kerjaya 2.0 ni khas untuk majikan yang first kali yang dah hire pekerja pada tahun 2021. Yang dah hire. Okey. Yang kedua adalah yang baru plan nak hire pekerja baru. Selepas tamat taklimat ni. Selepas tuan-puan dengar taklimat ni, baru plan nak hire pekerja pun boleh. Ataupun baru plan nak hire apprentice selepas dengar taklimat ni. So dia ada tiga kategori lah yang tuan-puan boleh sesuai untuk apply. Jadi nombor 1 tu paling senang lah. Kalau kata tuan-puan dah hire dah staff baru pada tahun ni, terus boleh apply. Dia proses dia lagi laju lah. Sebab kalau kata yang nombor 2, nombor 3 mungkin nak ada masa sikit kan nak buat proses hiring, jawatan kosong, iklan semua kan. Okay. Jadi soalan dia, saya layak. Jadi apa seterusnya? Seterusnya kita akan buat satu lagi taklimat khas untuk guide tuan-puan isi 3 benda ni. Tapi dengan syarat minta tuan-puan ada dululah Axis Perkeso dan juga borang pengesahan BRN. So senang sikit proses kita nak guide tu. Sebab nanti kalau tak dia jadi nanti kita explain tu susah nak faham nanti. Jadi make sure ada dulu akaun Axis Perkeso dan borang pengesahan BRN. Soalan nombor 2 ni soalan lazim lah ni, saya tolong jawab siap-siap. Saya belum buat caruman untuk pekerja, masih boleh join? Okey, jawapan dia masih boleh sekiranya permohonan ni tuan-puan buat sebelum 30 Jun. Okey. Saya memang tak layak. Tapi nak join kursus, boleh ke tak? Boleh dengan bayaran sendiri. Okey. Sebab kita tanya ramai-ramai tanya soalan ni sebab tu kita letak soalan lazim ni dekat slide. Okey, jadi dekat slide ni juga saya dengan Cik Sean ada letak rujukan. Tuan-puan boleh boleh tengok, boleh study dulu kat sini. Ni kira rujukan ni pun dah agak komplit dah pada saya lah. Okay. So itu saja sesi soal jawab. Silakan. So terima kasih Encik Hairul atas penjelasan yang diberikan. So maybe ada rakan-rakan tuan-tuan dan puan-puan ada soalan yang nak ditanya.
So boleh tanya sekarang, kita just santai-santai. Ada apa persoalan yang maybe difikirkan, just boleh unmute and then terus tanya soalan ataupun boleh terus di ruangan chat. Boleh. Apa beza antara yang ini dengan khazanah tu? Adakah sama atau berbeza? Khazanah? Ha. Oh, yang tu tak sure pula program khazanah yang tu yang mana. Tapi yang ni bawah perkeso lah. Yang ni Ini perkeso. yang tu bawa khazanah lah. Oh. So ada apa-apa input? Cik Airul? Khazanah? Tak tahu pula pasal khazanah tu. Sebab yang ni memang sebab kita pun dilantik pun perkeso lantik lah. Okay. Yang tu tak tahu sangat program luar daripada perkeso. So biasanya ikut pengalaman kami sebelum ni, ramai yang nak apply kalau dia adalah majikan yang bekerja. So harap maklum, majikan yang bekerja juga memang tak layak lah untuk memohon. Majikan termasuk isteri, anak, keluarga lah. Dia hanya fokus kepada pelantikan baru. So ada soalan daripada chat Hairul. Company saya ada ambil pekerja hujung bulan 10 tahun lepas. Boleh apply untuk insentif majikan tak? Tak lepas tuan, dia kena selepas 20 Disember. Dia syarat asas dia ni. Mana? Sekejap ni. Nombor 1 tu, pekerja yang sudah atau bakal dilantik selepas 20 Disember. So minta maaf, dia tak layak untuk memohon lah. So ada soalan seterusnya pada Nurin Hamka. Assalamualaikum, saya ada 2 soalan. Kalau pekerja tersebut diambil bekerja pada awal bulan 1 Januari tapi tidak melalui My Future Job, masih layak ke? Okey, jawapan dia layak, tapi puan kena apply juga melalui My Future Job tu untuk formality. Just formality je. Maksudnya buat create jawatan kosong and then pekerja tu pun apply juga melalui My Future Job. Masih boleh. Ya, ini situasi yang saya lalui lah. Contoh dah ambil pekerja pada bulan 1 tapi terus direct hiring kan. Since kita sebagai majikan nak apply, so apa yang perlu dibuat, first kena daftar My Future Job and then kena createkan jawatan kosong tu, and then pekerja tersebut pun kena daftar sebagai pencari kerja di My Future Job dan dia kena apply. Ini syarat yang ditetapkan. Formality je lah, tak ada apa pun. Assalamualaikum, saya nak tanya soalan. Waalaikumsalam. Okey, saya dah, nama saya Azrina. Saya dah apply dekat penjana punya website. Kiranya saya dah submit lah dokumen dan apa requirement yang diperlukan. So sekarang saya kiranya nak tengok status kita sama ada dah approve ke tak approve, tapi saya nampak dekat situ dia hanya tulis draft. Adakah itu betul ataupun okey, sepaham saya kalau draft tu kira tak submit lagi tu. Tak submit lagi. Dia kalau submit ditulis in processing. Okey, so macam mana saya nak tengok balik, sebab kalau untuk yang upload dokumen tu semua saya dah upload. Okey, dia ada button submit. Dia ada tekan button submit. Barulah dia button submit. Okey, nanti saya try tengok balik. Boleh. So kiranya lepas pada kita submit tu, kita akan nampak terus dia punya proses. Betul. Lepas submit tu nanti dia akan keluar puan punya ni, nanti dia akan cakap lulus lah. Dia kata approve lah. Bila dah approve tu baru boleh apply kursus. Tunjuk flow tadi Airul, flow yang Airul buat tu. Sorry, sekejap sorry. Sekejap. Sekejap Okey. Sekejap saya besarkan skrin je. Okey, so proses dia macam ni. Apply My Future Job. Kemudian, tadi macam puan tadi dah sampai sini dah. Dah daftar akaun Penjana Kerjaya. Lepas tu, sekarang tunggu bila dah submit nanti, tunggu kelulusan, barulah apply mohon kursus. Dekat. Okey. So kiranya dalam masa 2 minggu ataupun paling cepat seminggu lah kan? Pengalaman kita orang 3 hari pun boleh dapat sebenarnya. Ni kira pun dah saja je lah, panjangkan masa sikit, takut nak bagi ada gap sikit masa kan.
Okey. Sepatutnya Ya. Tak dengar. Boleh ulang balik? satu lagi. Okey. Jika kita dah ada pekerja, kita dah jarum dia, okey, tiba-tiba contohnya pekerja tu dah nak resign. So adakah kita masih lagi layak menerima macam kiranya contohnya dia bekerja? Okey. Kalau ikut dia punya syarat, perkeso minta kita maklumkan dekat maknanya nama dia nak kena buang lah daripada eksis perkeso. So okey, contohnya dia dah bekerja contohnya dalam 3 bulan, 2 bulan, lepas tu di bulan ketiga tu dia dah resign. So adakah 2 bulan yang pertama tu kita masih layak untuk menerima? Dapat. 2 bulan tu dapat. Betul. Dapat. Okey. Kira maksudnya cuma kena maklumkan pada perkeso lah. Sekiranya staff tu resign ke macam mana. Okey, so maksudnya kita just update dekat dalam portal eksis tu sahajalah. Betul. Update kat situ. Okey, terima kasih. Baik, sama-sama. So Airo, kita ada soalan yang kedua daripada Nuri Hamka. So yang kedua, family business. Majikan saya ada seorang anak yang bekerja di syarikat. Okey. Tetapi bukan fully family business. Masih tak layak ke? Tak, maksudnya kat sini adalah anak dia tu tak layak untuk pergi kursus. Oh, okey. Dia tak kisah, maksudnya insentif tu kalau kata dia apply untuk anak dia tak boleh lah. Tapi kalau dia apply untuk pekerja lain yang tak ada darah daging dengan dia boleh. Okey. So daripada IJ, just boleh dapat tak slide ni via email? Boleh? Boleh. So kalau Tuan, kami akan sharekan juga slide ni dekat group WhatsApp. And then kalau Tuan nak email, nanti boleh kat group WhatsApp tu boleh letak email Tuan boleh. lah. So nanti kami akan emailkan. Boleh. Okay, nanti kita akan share kat group lah. Dan kita juga akan bagi send juga video rakaman ni. So maybe boleh buat referral lah. Akan datang apa-apa yang tak faham boleh refer balik lah. So maybe ada soalan-soalan lain. Dan kalau kata Tuan Puan nanti ada soalan tiba-tiba lepas habis taklimat ni baru keluar soalan, boleh tanya kepada Cik Syah. Boleh. Kalau tak ada jawapan sekalipun, kita akan cuba juga tanya kepada orang perkeso. Tapi insyaAllah lah semua jawapan dah tahulah. Ya. So biasanya proses dia mudah je, cuma leceh sikit kena daftar 3 portal tu dahulu. Lepas tu dah ada, dah settle lah. Tapi sebenarnya macam 2 portal je sebenarnya, sebab eksis perkeso tu biasanya semua dah ada kan bila dah ada caruman. Dua portal je lah. Daftar My Future Job dengan Penjana Kerjaya. Itu je. So ada soalan lain ke daripada tuan-tuan dan puan-puan kalau ada bertanya ataupun ada cadangan ke ataupun persoalan ke, jenis staff ke apa ke. So macam khusus yang kita sediakan ni memang totally percuma. So 5 hari, 1 hari hanya 4 jam saja. So it's fully funded lah by Perkeso. So ada soalan? Kalau boleh tulis di ruangan chat ataupun di bahagian boleh unmute lah. Unmutekan mikrofon, boleh terus tanya. Satu lagi tambahan, kami di sini untuk bahagian training provider, jika tuan-tuan perempuan, kita ada tarikh yang kita sediakan. Tapi jika tuan-tuan perempuan merancang untuk hiring 5 orang atau ramai, kita boleh buat satu spesifik kelas lah khas untuk tuan-tuan dan puan-puan lah. So ikut tarikh yang sesuai lah sehingga September 2021. Dia khusus boleh dijalankan sampai September. Cumanya permohonan untuk program ni sampai 30 Jun. Itu je beza dia. Cuma maybe just tambahan, just makluman semua untuk bagi tuan-tuan perempuan yang merancang untuk mengambil apprentice. So dia ada 2 option yang boleh dipilih, sama ada untuk ambil selama 3 bulan ataupun selama 6 bulan. Kan? So sekarang kalau masa memohon ni ialah masa yang kena buat keputusan lah, sebab dia tarikh tutup adalah 30 hari bulan 6.
So kalau tuan-tuan memula plan nak ambil 3 bulan, tapi bila dah masuk bulan 6 nak extend, dah tak boleh lah. So memang kena decide awal lah. Kalau decide awal maksudnya 6 bulan akan dapat RM800 terus untuk lock 6 bulan. Tapi kalau masa sekarang ambil perantis untuk 3 bulan, tapi nak sambung lagi 3 bulan memang tak dibenarkan lah sebab kita kesuntukan masa, sebab tarikh submit ni hanya dibenarkan sehingga 30 hari bulan 6 sahaja. So boleh tengok kat jadual yang kita sediakan ni lah. So ada sebarang soalan lagi ke? Ataupun boleh unmute nak sharekan apa-apa? Assalamualaikum Tuan Sean dengan Tuan Wan Nairul. Ya saya. Ada soalan sikit lah. Maksimum untuk pekerja yang kita ambil, pekerja baru ni dalam berapa maksimum untuk apply kita punya untuk penjana ni? Bilangan pekerja ke tuan? Bilangan pekerja berapa maksimum dia? Saya cadangkan 1,000 orang tuan. Lagi. Okeylah. Baiklah kalau macam tu. Tak, unlimited kan? Tak ada had. Tak ada had. Okay. Cuma syarat dia kita kena carum awal. First caruman tu. Just modal awal lah untuk pekerja tu. Lepas tu terus dapat insentif tu lah. Okay. Dan pada saya lah, dia ada pro and cons lah. Kalau kata hire apprentice, selamat dia adalah dari segi komitmen majikan sebab 1,200 saja bayar. Dan kontrak pun pendek, 3 bulan atau 6 bulan je. Dan kalau kata yang satu lagi hire Malaysia pun sebenarnya tak ada isu. Kalau kata pekerja tu tak perform, buat apa lagi kita nak bela kan? Terminate je lah kan. Jadi sama je, lebih kurang je. Cumanya pada sudut apprentice pula, dia kalau boleh dia nak kerja yang tempoh panjang. Kalau kita offer 3 bulan dia pun tak nak kerja. Itulah kekurangan dia. Siapa nak kerja 3 bulan kan? Betul. Thank you Tuan Hairul. Thank you Tuan Sean. Baik Tuan. Baik. Terbaik ni. Thank you Perkeso. Okay, ada apa-apa sebarang soalan lagi? Ataupun di ruangan chat sebelum kita tangguhkan dulu program kita untuk next briefing kita untuk isikan pendaftaran My Future Job dan Penjana Kerjaya. So alhamdulillah, so saya rasa semua clear. So nanti saya akan sharekan slide ni dekat ruangan chatting WhatsApp group kita.